Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada pelajar tingkatan 5 ekonomi. Okay, hari ini kita masih lagi peranan kerajaan sebagai majikan. Okay, kita tengok kerajaan merupakan majikan terpenting di Malaysia dengan menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam kepada guna tenaga negara ini. Okay. Kalau tahu, kerajaan memang antara majikan terpenting sebab dia yang bekalkan pekerjaan dekat kita semualah. Contoh macam cikgu lah, bekalkan pekerjaan dalam dari segi sektor pendidikan, banyaklah sektor yang kerajaan sediakan. Contohnya tak kisahlah sama ada sektor, kan di banyak sektor kan, kita ekonomi ada 3 sektor, sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Biasanya yang kerajaan ni kebanyakannya sektor ketiga. Contoh doktor, apa-apalah yang kerja kerajaan. Kalau tak ada kerajaan ni susah juga, mungkin kerja tak banyak. Takkan semua kerja sektor swasta kan. Jadi kalau tengok sini, tentera, polis, guru, dalam ni ada. Ni adalah sektor yang kerajaan sediakan ataupun antara pekerjaan yang kerajaan sediakan. Peluang pekerjaan disediakan oleh kerajaan dapat menjana pendapatan. Banyak faedah yang kerajaan bagi. Faedah sampingan ni kita panggil ni, yang cikgu tanda ni, faedah sampingan pada kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan awam. Tak semua dapat, kerajaan je dapat. Kalau yang swasta tak semua ada dalam ni. Contohnya allowance perumahan dan allowance sara hidup. Kalau mak ayah kerja kerajaan, memang dalam slip gaji dia adalah benda ni. Kalau awak tak pernah tengok, tak tahulah. Tapi kalau pernah tengok, memang ada allowance perumahan, ataupun allowance sara hidup, kemudahan pinjaman dan perumahan, kemudahan pinjaman perumahan dan kenderaan, imbuhan tetap khidmat awam, pencen. Selepas bersara pencen mungkin awak selalu dengar. Cuti tahunan mengikut kelayakan. Cikgu, kalau cikgu lah, cuti tahunan dia 10 hari. 10 hari setahun. Kalau kerja sektor awam yang lain mungkin lebih banyak. Cikgu sebabnya cuti sekolah dah banyak, jadi dia 10 hari je. Selepas tu cuti bersalin ni bagi perempuan, cuti bersalin, tapi lelaki pun dia akan bagi seminggu. Kalau isteri dia bersalin. Itu yang benda yang awak kena tahu. Senang je. Tajuk ni senang sikit. Peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Tengok definisi ni. Makroekonomi merujuk kepada kajian mengenai ekonomi atau secara menyeluruh dalam isu umum seperti pendapatan atau keluaran negara, guna tenaga dan masalah pengangguran. Guna tenaga ni ialah buruh tu benda yang awak kena tahu. Objektif makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan. Kerajaan ni memang ada matlamat dia. So untuk makroekonomi yang kerajaan perlu capai ialah ada 4. Guna tenaga penuh. Maksud dia tiada pengangguran. Semua bekerja kalau guna tenaga penuh ni. Kestabilan harga. Dari segi harga barang semua stabil. Itu yang kerajaan nak capai. Kalau tak stabil, tu yang jadi inflasi dengan kemelesetan ekonomi. Nanti cikgu akan terangkan untuk tajuk seterusnya, inflasi dan kemelesetan ekonomi tu. Lepas tu matlamat kerajaan juga supaya pertumbuhan ekonomi ni juga stabil lah, bagus. Macam sekarang pertumbuhan ekonomi mungkin kurang sikit sebabnya COVID-19. Seterusnya nombor 4, kestabilan imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran ni melibatkan ekspor dan import. Jadi dia nak stabil. Contohnya banyakkan ekspor barang dijual, sebab ekspor tu menjana pendapatan negara. Ekspor tu kita jual barang ke negara lain. So of course lah negara kita dapat duit. Berbanding dengan import. Import tu kita beli dari negara lain. Yang tu belanja banyak. Bila belanja banyak, tak elok sangat. Ni guna tenaga penuh. Kalau tengok macam cikgu cakap tadi ialah tiada pengangguran orang yang bekerja. Guna tenaga penuh merujuk kepada
kadar pengangguran di semua negara berada parah yang rendah, iaitu kurang daripada 4%. Okey, maksud dia kalau yang ada menganggur pun sikit je. So guna tenaga penuh ni lebih dengan kata lain boleh kata majoriti orang bekerja. Okey, kalau menganggur pun ada sikit je. Okey. Tu maksud guna tenaga penuh. Okey, kalau tengok. Okey, tengok ni gambar ni. Okey, pencapaian guna tenaga penuh. Okey, 1, kadar pengangguran rendah. 2, keluaran negara pada tahap maksimum. Maksud dia, keluaran negara ni apa-apalah yang dalam negara kita keluarkan barang apa semua. Okey, maksimum. Lepas tu yang ketiga, automatik pendapatan negara meningkat. Yang keempat, taraf hidup masyarakat meningkat. Okey, memang efek lah kalau semua bekerja, pengangguran kurang, orang dapat beli barang macam-macam, jadi taraf hidup makin meningkat. Kalau sebelum ni pakai sekadar ada keperluan je, tempat tinggal, makanan je, tapi disebabkan dah bekerja macam-macam boleh beli barang kehendak. Jadi automatik taraf hidup meningkat. Okey, kestabilan harga. Ini cikgu cakap. Okey, objektif kerajaan juga dia nak capai makroekonomi dari segi kestabilan harga. Okey, tak ada inflasi, tak ada kemelestarian ekonomi. Okey, kalau ada dua-dua tu memang akan efek pada kita lah sebagai rakyat. Contoh barang naik harga. So, apa jadi? Kita kurang membeli sebab tak mampu. Macam-macam lah. Ni inflasi. Okey, kita pergi pada inflasi. Okay, inflasi maksud dia tingkat harga umum naik secara berterusan. Maksudnya macam awak pergi kedai kan. Okey, barang sentiasa naik, harga naik. Okey, tu maksud dia tingkat harga umum naik secara berterusan. Biasanya inflasi ni wujud kalau barang tak banyak, tapi ramai orang yang nak beli, automatik barang tu akan jadi naik harga dia. Okey, jadi sebabnya barang sikit, orang bersepah nak beli, so automatik penjual tu akan naikkan harga. Sebab kalau orang tu tak beli, bersepah lagi orang lain nak beli. Sebab itulah harga jadi meningkat. Bila harga meningkat, itu ialah inflasi. Okey, lepas tu apa efek dia? Kos sara hidup naik. Sebab kita kena beli barang mahal, kuasa beli pengguna menurun. Menurunlah sebabnya kita dah tak mampu beli. Jadi kuasa beli kita dah sikit, tak mampu beli. Okey. Tengok pula deflasi. Deflasi tu maksud lain dia ialah kemelesetan ekonomi. Dia terbalik je daripada inflasi. Tingkat harga umum jatuh berterusan. Okey, deflasi ni time orang menganggur, tak ada kerja, ramai yang kena buang kerja. Deflasi sebab ekonomi merosot. Yang deflasi ni boleh kita kata sebagai contoh situasi sekarang kan. Okey, sejak COVID-19 ramai kena buang kerja. Okey, sebab pertumbuhan ekonomi dah jadi tahap deflasi. Tingkat harga umum jatuh berterusan. Okey, bila ramai orang tak beli, tak mampu beli barang sebab duit tak ada, harga lama-lama akan jatuh harga barang tu. Firma mengalami kerugian dan terpaksa membuang pekerja. Itulah situasi kita sekarang. Okey, lepas tu kadar pengangguran meningkat. Sebab tu ramai orang dah susah. Sebab tu kerajaan bagi bantuan macam-macam. Sebab ni dah tahu ramai orang tak kerja. Okey. Jadi cukup saja untuk setakat ni hari ni. So cikgu nak awak salin nota. Okey, awak salin nota start daripada yang tadi. Okey, yang ni. Awak tulis peranan kerajaan sebagai majikan. Lepas tu awak salin yang ni. Menawarkan peluang pekerjaan. Awak tulis sampai situ. Lepas tu awak tulis contoh dia. Pekerjaan seperti tentera, polis, guru. Buat yang simple je nota. Okey. Tulis contoh tu kan. Lepas tu awak tulis ni. Faedah sampingan kepada kakitangan awam. Ni. Elang perumahan. Ni salin. Kemudahan pinjaman imbang tetap, pencen, cuti tahunan, cuti bersalin. Tu salin. Lepas tu okay, awak tulis juga ni tajuk ni, peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara.
awak tulis dulu maksud ni, makroekonomi ni apa sampai pengangguran. Okey, lepas tu awak tulis ni. Objektif makroekonomi, okey, nota bertindih, ni tulis 4. Guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, kestabilan imbangan pembayaran. Okey, hari ni kita masuk sampai 2 dulu. Awak tulis tajuk guna tenaga penuh, tulis definisi dia. Okey. Okey. Awak tulis juga ni. Kesan guna tenaga penuh. Awak tulis kesan guna tenaga penuh, kita tulis 1. Ataupun ni, awak tulis pencapaian guna tenaga penuh 1, kadar pengangguran rendah 2, kalau ikut je macam dalam gambar ni. Okey, salin juga nota sampai nombor 4 tu. Lepas tu kestabilan harga, awak tulis okey, awak ambil ni kestabilan harga yang menurun dalam keputusan masyarakat. Okey, lepas tu awak salin juga ni, inflasi, deflasi. Buat macam ni. Jadi tu saja untuk hari ni. Okey, next time tengoklah kalau cikgu rasa awak ada komitmen untuk Google Meet, kita Google Meet pula lah. Okey, cikgu tengok respons. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.